660 kan? Ayat baru ni ayat 15 hingga 19. Auzubillahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajiim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Zahinat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tu kakak tu tengah drive ke apa tu? Kaki buat kereta tu. Okey. Okey, insya-Allah kita mudah-mudahan dapat manfaat lah kan beberapa minit untuk kita bersama dalam tadabbur surah 6 hari ni. Surah 6 ni ayat 15 hingga 19. A'udzubillahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajiim. Walaqad atayna Dawuda wa Sulaimana 'ilma. Wa qala alhamdulillahi alladzi faddalana 'ala katsirin min 'ibadihil mu'minin. Wa waritha Sulaimanu Dawud. وقال يا أيها الناس علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء إن هذا لهو الفضل المبين وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون حتى إذا أتوا على واد النمل قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون فتبسم ضاحكا من قولها وقال أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. Surah Sadaqallahul Azim ayat 15 hingga ayat 19. Jadi pengarang ni dia membagi-bagikan ayat huraian dia itu ikut urutan ayat kisah. Mana dia ambil ayat 15 hingga 19 ni dia hurai sekali sebab ada kaitan lah. Ayat ini tak boleh dipisahkan kan. Maksud ayat, dan sesungguhnya kami telah memberi ilmu kepada Daud dan Sulaiman dan keduanya mengucapkan segala puji bagi Allah yang melebihkan kami dari kebanyakan hamba-hambanya yang beriman. Ayat 15. Dan Sulaiman telah mewarisi Daud dan dia berkata, wahai manusia, kami telah diberi pengertian tentang suara burung dan kami diberi segala sesuatu. Sesungguhnya semua ini benar-benar suatu kurnia yang nyata. Ayat 16. Dan dihimpunkan untuk Sulaiman tenteranya dari kalangan jin, manusia dan burung. Lalu mereka itu diatur dengan tertib dalam barisan, maknanya. Ayat 17. Hingga apabila mereka sampai di lembah semut, berkatalah seekor semut, hati-hati. Hai semut-semut. Hai semut-semut. Wahai semut-semut. Dia kata kat kawan-kawan dia itulah. Masuklah ke dalam sarang-sarangmu agar kamu tidak diinjak oleh Sulaiman dan tenteranya. Tak injak tu pijak lah kan. Sedangkan mereka tidak menyedari. Ayat 18. Maka dia tersenyum dengan tertawa kerana mendengar perkataan semut itu.
Nabi Sulaiman lah yang tersenyum dan ketawa. Bukan senyum saja, senyum dan ketawa kan. Dan dia berdoa, Ya Rabbku, berilah aku ilham untuk tetap mensyukuri nikmat-mu yang telah engkau anugerahkan kepadaku dan kepada dua orang ibu bapaku, dan untuk mengerjakan amal soleh yang engkau ridai. Dan masukkanlah aku dengan rahmatmu ke dalam golongan hamba-hambamu yang soleh. Ayat 19. Ini kita hafal lah, kena hafal ni doa ni. Sangat cantik kan. Ini kisah Nabi Sulaiman dan Nabi Daud ada dalam kisah ni. Siapa ayah, siapa anak Nabi Sulaiman dengan Nabi Daud? Daud ayah. Nabi Daud ayah ke Nabi Sulaiman ayah? Daud Nabi Sulaiman ayah. Sulaiman ayah tak Ustazah? Sulaiman sini. Teka. Orang kita selalu ada Sulaiman bin Daud, Daud bin Sulaiman. Yang mana satu ayah Nabi Sulaiman? Ada yang hafal. Daud dulu Ustazah. Daud. Kan? Nabi Daud. Daud dan Sulaiman. Nabi Daud dan Nabi Sulaiman sebut ayah dulu. Tadi kan kena hafal kan? Kena menyanyi dulu. Nyanyi dulu baru ingat. Jadi ini kisah Nabi Daud dan Nabi Sulaiman. Oh, Daud Sulaiman. Ilyasa. Tu ikut urutan dah tu. Jadi ini apa? Kisah yang lebih dalam ni ada kisah Nabi-Nabi lain pun ada. Tapi yang paling banyak dalam kisah Namli ni, surah Namli ni, kisah Nabi Sulaiman lah. Ya? Nabi Daud ada cerita panjang tentang dia dalam surah lain. Dalam ni disebut sebab ada kaitan lah. Ya? Dan maknanya Nabi Daud dia anaknya Nabi Sulaiman juga jadi Nabi. Keturunan Nabi-Nabi ni kalau kita tengok dalam Al-Quran ada Ali Imran. Ali Imran tu keturunan Imran. Siapa keturunan Imran? Kita belajar dalam surah Al-Maidah hari tu. Ali Imran, surah Ali Imran ke surah Al-Maidah. Surah Ali Imran. Kan surah Ali Imran itu kita lepas Al-Baqarah kan Ali Imran. Siapa dia keluarga Imran? Ali ni keluarga. Maryam. Maryam kan. Maryam, Nabi Isa, Nabi Isa, Nabi Musa dalam keluarga Imran ni. Dan keluarga ini Bani Israel, keturunan Bani Israel. Kemudian apa lagi Ali dalam Al-Quran? Ali apa lagi ada yang kita Ali ni keluarga siapa lagi? Kita baca tahiyat kan? Ibrahim. Ali Ibrahim. Ali Ibrahim. Keturunan Nabi Ibrahim adalah Nabi Ishak. Ismail. Nabi Ishak keturunan Bani Israel. Mak dia Sarah Bani Israel. Nabi Ismail, Siti Hajar orang Arab. Jadi Rasulullah SAW keturunan Nabi Ibrahim dari sebelah Nabi Ismail lah. Jadi dalam Al-Quran kadang bila tak sebut nama ramai-ramai tu, dia sebut ahli keluarga. Keluarga Imran dengan keluarga Ibrahim ada dalam Al-Quran. Jadi itulah jalur keturunan tu Nabi Muhammad SAW daripada keturunan ahli Ibrahim. Sebab tu baca tahiyat, kita salawat salawat kepada Nabi Ibrahim, salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Kan? Okey, kita tengok sikit. Kita tengok terus. Ke surat 661, kisah Nabi Daud dan Nabi Sulaiman alaihi wassalam. Dan pengaturan tentera Nabi Sulaiman serta kisah lewatnya Nabi Sulaiman di lembah semut. Nabi Sulaiman melalui lembah semut. Tempat tu nama Wadi Nam, lembah semut. Ada satu kawasan yang maknanya banyak semut di situ. Allah alam lah di mana. Ada orang kata di
Syria dan orang kata di Palestin. Mana tempat tu memang kawasan semut lah. Ada kubur semut, sarang semut situ. Pada rangkaian ayat ini Allah SWT mengkhabarkan tentang anugerah yang dilimpahkan oleh Allah SWT kepada dua orang hamba dan rasulnya, iaitu Nabi Daud dan Nabi Sulaiman alaihissalam. Anugerah tersebut berupa aneka ragam nikmat, pemberian yang sangat agung serta sifat-sifat mereka yang luhur dan terpuji. Mereka dilimpahi kebahagiaan yang berpadu di dunia dan di akhirat. Kebahagiaan dunia, kebahagiaan akhirat. Nikmat dunia, nikmat di akhirat. Mereka dianugerahkan kerajaan, kekayaan dan kekuasaan yang paling sempurna dalam bidang keduniaan serta darjat kerasulan dalam bidang keagamaan. Anugerah di nikmat dunia dan nikmat akhirat. Ilmu pengetahuan, kekuasaan, kerajaan sebagai pemerintah, sebagai raja, penguasa, dan diberikan berbagai ilmu. Nabi Daud, mukjizat dia apa? Pemerintah, dua-dua jadi raja. Jadi rasul dan raja, ada kerajaan yang hebat, yang besar. Dan mereka ada berbagai mukjizat yang Allah kurniakan. Jadi Nabi Daud dia pandai, dia boleh melembutkan besi. Kejuruteraan besi lah tu. Di zaman Nabi Daud alaihissalam. Dia lembutkan besi, buat macam-macam, buat baju besi, dia buat dengan tangan kan? Itu mukjizat kepada Nabi Daud. Maknanya di zaman tu teknologi tu memang terkenal dengan teknologi itulah. Sebab tu Allah SWT kurniakan kepada Nabi Daud boleh melembutkan besi. Dan satu lagi yang biasa kita dengar, keistimewaan Nabi Daud, mukjizat dia, suara yang merdu. Maknanya suara merdu. Suara merdu, suara sedap. Boleh maknanya betul lah. Menyanyi, bercakap, suara dia sedap. Di samping mereka adalah rasul yang dipilih oleh Allah SWT. Mana yang paling berpengetahuan, yang paling pandai, yang paling bijak, yang ketika di zaman mereka lah, ya, dipilih oleh Allah sebagai rasul. Mereka mempunyai banyak kelebihan berbanding dengan orang lain. Mana tidak ada sesiapa di zaman ada rasul, tidak ada siapa pun lebih daripada rasul. Zaman Nabi Shu'aib lah orang yang paling bijaksana. Dia rasul kan, yang paling baik, yang terbaik akhlaknya, yang paling mampu menyelesaikan masalah di kalangan umat dia. Begitulah, setiap rasul, setiap nabi, mereka adalah yang terbaik. Jadi Nabi Daud dan Nabi Sulaiman juga adalah mereka yang dipilih oleh Allah SWT dengan berbagai nikmat kurniaan Allah SWT. Kerananya Allah SWT berfirman, وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُدَ وَسُلَيْمَنَ عِلْمًا وَقَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي فَضَّلَنَا عَلَى كَثِيرٍ مِنْ عِبَادِهِ الْمُؤْمِنِينَ. Dan sesungguhnya kami telah memberi ilmu kepada Daud. Kami ni Allah SWT. Dan sungguhnya kami telah memberi ilmu kepada Daud dan Sulaiman. Dan keduanya mengucapkan وَقَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ, mengucapkan segala puji bagi Allah. وَقَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي فَضَّلَنَا عَلَى كَثِيرٍ مِنْ عِبَادِهِ الْمُؤْمِنِينَ. Segala puji bagi Allah yang melebihkan kami dari kebanyakan hamba-hambanya yang beriman. Mereka sedar, mengaku dapat banyak kelebihan dari sisi Allah dibandingkan dengan orang lain. Dan Allah ajarkan, ucapkan Alhamdulillah. Mereka waqala, kedua-dua mereka, Nabi Daud dan Nabi Sulaiman, ucap Alhamdulillahilladzi faddalana 'ala katsirin min 'ibadihil mu'minin. Syukur pada Allah, kan? Segala puji bagi Allah yang melebihkan kami dari kebanyakan hamba-hamba yang beriman.
Maknanya Allah SWT ajar kalau kita rasa bersyukur, berterima kasih pada Allah, kita melahirkan rasa syukur. Ucap Alhamdulillah dan sebut apa nikmat kita dapat. Maknanya tak salah lah kalau kita rasa macam kita dapat nikmat di dunia banding orang lain yang tak ada. Ada rumah yang selesa, ada kereta yang selesa, anak-anak berjaya, hidup senang, tak banyak masalah. Dulu kita susah, sekarang kita dah rasa senang. Tak salah kita ucap Alhamdulillah, kita Allah bagi banyak nikmat dah. Kita sebut macam tu kan. Ni maknanya Nabi Sulaiman, Nabi Daud, waqala, dua-dua tu ucap Alhamdulillah atas segala nikmat yang dikurniakan. Lebihkan oleh Allah SWT nikmat dibandingkan dengan kebanyakan hamba yang lain yang beriman. Melahirkan rasa syukur, mengucap Alhamdulillah dan sebut nikmat. Selanjutnya Allah SWT berfirman, wa warisa Sulaiman Daud, dan Sulaiman telah mewarisi Daud. Mewarisi kekayaan. Mewarisi apa? Maksudnya Sulaiman melanjutkan kerajaan sekaligus kenabian Nabi Daud. Nabi Daud adalah Nabi, Rasul, dan Nabi Sulaiman Allah SWT pilih menjadi Nabi dan Rasul juga. Jika yang dimaksud firman Allah SWT ini hanya mewarisi kekayaan sahaja, nescaya Allah tidak akan secara khusus menyebutkan Nabi Sulaiman. Bukan yang diwarisi itu bukan hanya kekayaan. Memang Nabi Sulaiman, Nabi Daud kaya. Ada kerajaan, mereka adalah pemerintah, mereka adalah raja. Tapi Allah sebut Allah sebut ini bukan mewarisi kekayaan, tetapi apa? Tentunya Allah menyebutkan pula kalau sebab kekayaan, tentunya Allah menyebutkan pula nama-nama anak Nabi Daud yang lainnya selain Nabi Sulaiman. Kerana Nabi Daud sendiri memiliki 100 orang isteri. Ini dalam kami sebut Nabi Daud ada 100 isteri. Tak sebut pula dalam, jadi sini tak ada pula hadis yang sebut kan. Jadi daripada ulama sebut ada Nabi Daud ada 100 orang isteri. Tentunya memiliki banyak anak dari isteri-isterinya. Ini dari kitab-kitab terdahulu lah. Ini kisah-kisah ni kan, kisah tentang berapa orang isteri ni. Jadi yang dimaksudkan dengan kata mewarisi, wawarisa Sulaiman Daud, mewarisi di sini adalah mewarisi dalam bidang kenabian dan kedudukannya, kedudukan raja Bani Israel. Nabi Daud menjadi Nabi Rasul dan juga menjadi raja. Akhirnya Nabi Sulaiman mewarisi Nabi Daud turut dipilih oleh Allah menjadi Nabi Rasul dan juga menjadi raja. Sebab para Nabi tidak mewariskan harta kepada keturunannya. Sebagaimana hal ini telah dikhabarkan oleh Rasulullah SAW. Nahnu ma'asyirul anbiya illa nuris ma tarakna fahuwa sadaqah. Kami iaitu para Nabi dan Rasul, segenap para Nabi tidak pernah mewariskan harta. Apa yang kami tinggalkan semuanya sedekah. Maknanya para Nabi Rasul ni tidak meninggalkan harta, kekayaan untuk diwarisi oleh anak cucu, zuriat keturunan mereka. Kalau ada itu semua jadi sedekah. Maknanya tak waris dengan siapa. Tidak ada sesiapa yang mewarisi rumah Rasulullah, pakaian Rasulullah, walau ada anak, walau ada cucu, tidak jadi harta warisan. Ini semua itu jadi sedekah. Itu juga kekayaan Nabi Daud. Kekayaan apa makna Nabi Sulaiman tidak mewarisi dari segi kekayaan itu, tapi dari segi Allah pilih dari segi yang lain. Allah SWT berfirman, wa warisa Sulaiman Daud wa warisa Sulaiman Daud ya ayyuhan nas allimna mantiq at-tayr wa utina min kulli syai' dan Sulaiman telah mewarisi Daud, dan dia berkata,
wahai manusia, kami telah diberi pengertian tentang suara burung dan kami diberi segala sesuatu. Pada ayat ini Nabi Sulaiman AS mengkhabarkan tentang nikmat yang telah Allah anugerahkan kepadanya yang berupa kerajaan yang sempurna dan kedudukan yang sangat agung. Sebagai Nabi Sulaiman ada kerajaan yang hebat, sebagai raja pemerintah yang hebat, hingga ia mampu menaklukkan manusia, jin dan burung. Ia pandai bahasa burung dan haiwan lainnya. Sepengetahuan kami berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah. Maknanya pengarang komen di sini, sebut di sini daripada hadis dan daripada ayat Al-Quran dan daripada hadis Rasulullah SAW ada maklumat tentang ini. Ya. Ini adalah anugerah yang tidak pernah Allah berikan kepada seorang pun dari kalangan manusia. Maknanya sebelum Nabi Sulaiman, tidak ada satu pun raja yang sehebat Nabi Sulaiman. Tidak ada seorang pun yang boleh bercakap dengan binatang. Tidak ada seorang pun manusia yang boleh berinteraksi dengan jin. Jadi Nabi Sulaiman adalah orang yang pertama seumpamanya Allah SWT anugerahkan keistimewaan ini. Jadi maknanya kalau ada cerita lama sebelum kisah Nabi Sulaiman ni, manusia dengan jin boleh bercakap, manusia berkomunikasi dengan binatang, boleh faham bahasa binatang, itu tak betul lah. Sebab Allah SWT sebut Nabi Sulaiman sebagai Nabi, sebagai Rasul, anugerah yang diberikan oleh Allah SWT itu adalah anugerah yang tak pernah diberikan kepada orang lain sebelum ni. Jadi Nabi Sulaiman boleh faham bahasa binatang. Biasa tak dengar cerita dongeng Melayu. Kisah kancil, sang kancil, harimau, pak belang, sang buaya, semua selalu ada Raja Sulaiman. Orang dulu macam ada, maknanya dalam kerajaan binatang tu ada raja namanya Raja Sulaiman. Jadi ada tu kisah Nabi Sulaiman dalam cerita tu, tapi dia jadi macam campur aduk lah antara dongeng dengan yang benar kan. Saya ingat masa dulu, saya kecil dulu ada cerita sang kancil cerdik, tapi cerdik akal dia tu memang cerdik lah. Dia kalau berjumpa harimau akan jadi mangsa lah, jumpa buaya akan jadi mangsa. Tapi selalu dia jadi alasan dia untuk nak menyelamatkan diri. Dia kata nanti dulu misalnya dia kata nanti dulu dia nak cerita, nak jumpa, misalnya nak kena tangkap dah dia. Dia kata nanti dulu dia ada urusan dengan Raja Sulaiman. Jadi binatang lain tu walaupun singa, harimau, buaya, sebut Raja Sulaiman takut. Sebab apa? Sebab takut kan. Jadi tak apa dia nak pergi jumpa raja dulu. Jadi dia pergi jauh, dah agak selamat daripada kena tangkap. Dia pun kata okey dah boleh dah, dia dah jumpa dah, selesai dah urusan dia. Jadi dia dah lepas jauh, selamatlah kan. Jadi maknanya ada kisah Raja Sulaiman tu. Asalnya Nabi Sulaiman lah, kisah Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman boleh bercakap dengan binatang, dan dalam surah ini Allah sebut dengan burung dan haiwan-haiwan lain. Boleh faham bahasa burung, boleh faham bahasa semut. Misalnya, kita tengok sini. Allah SWT telah mengajarkan kepada Nabi Sulaiman tentang bahasa yang digunakan oleh burung saat bercakap-cakap dengan sesamanya di udara. Burung kan, dia berderet, sama-sama dia berpusing-pusing, macam kita tengok tunjukkan kalau 5 kat Langkawi tu kan. Kumasi. Burung kan, sama-sama dia bercakap tu. Bercakap, bertasbih. Yang faham Nabi Sulaiman tu faham bahasa burung. Apa yang bunyi burung tu dia tahu apa yang mereka kata. Berikut bahasa yang diucapkan oleh binatang-binatang lain dengan segala ragam jenisnya. Binatang lain pun Nabi Sulaiman faham. Boleh dengar, boleh faham, boleh bercakap. Kami telah diberi pengertian. Ulimna mantiq at-tayr wa utina min kulli syai'.
kami telah diberi pengertian tentang suara burung dan kami diberi segala sesuatu. Maknanya faham tentang apa? Itu segala sesuatu yang diperlukan seorang raja dalam memimpin rakyatnya. Selain daripada faham bahasa burung, bahasa binatang, Nabi Sulaiman juga menyebut bahawa Allah SWT anugerahkan dia macam-macam lagi nikmat keistimewaan. Ini rahmat daripada Allah SWT, mujizat daripada Allah SWT. Inna hadza lahul fadlul mubin. Sesungguhnya semua itu benar-benar suatu kurnia yang nyata, yakni kurnia yang nyata dari Allah untuk kami. Ini maknanya Allah SWT berikan keistimewaan kepada Nabi, kepada Rasul sebagai suatu mukjizat untuk memberikan kekuatan, untuk memberikan keyakinan, kan? Untuk menjadi bukti bahawa mereka adalah orang-orang yang dipilih oleh Allah SWT, untuk menjadi senjata dalam perjuangan mereka, dalam jihad mereka melaksanakan tugas menyampaikan agama Allah. Firman Allah SWT, wa husyira li Sulaimana junuduhu minal jinni wal ins wat tayr fahum yuza'un. Maksud ayat ini, dan dihimpunkan untuk Sulaiman tenteranya dari kalangan jin, manusia dan burung. Lalu mereka itu diatur dengan tertib dalam barisannya. Jadi Allah SWT gambarkan, maksudnya Nabi Sulaiman mampu membentuk bala tentera yang sangat agung dan besar, yang terdiri dari manusia yang ditempatkan pada barisan yang mengiringi Nabi Sulaiman. Kemudian jin yang barisannya berada setelah manusia, serta burung yang berbaris tepat di atas kepala Nabi Sulaiman. Maka bila ia terkena sengatan terik matahari yang panas, ia dapat berlindung dengan sayap-sayap bala tentera burung tersebut. Sebagai raja, kan raja sentiasa diiringi oleh bala tentera, kan? Betapa hebatnya kerajaan Nabi Sulaiman sebagai raja, dan betapa hebatnya kerajaan dia tu, bukan sahaja ada manusia, ada jin, ada binatang, semuanya tunduk di bawah kekuasaan dia. Itu hebat kerajaan Nabi Sulaiman. Kalau berjalan dalam barisan tu, barisan yang teratur tu, ada manusia, ada jin, ada burung, semuanya dengan peranan masing-masing. Burung di udara tu kalau dia ikut dalam barisan, teratur dalam barisan dia tu, bila ikut Nabi Sulaiman tu maknanya menjadi pelindung ketika panas. Ada, maknanya semua tentera, bila tentera tu dia sentiasa ikut teratur dalam barisan, kan? Digambarkan di sini barisan manusia, barisan jin, burung. Ayat ni sebut, kata jin berada di setelah manusia. Manusia di depan, lepas tu jin. Barisan. Dengan kedudukan masing-masing lah. Dengan burung di atas. Itu tentera udara. Tentera udara, kan? Tentera darat. Belum lagi di laut tu. Kan? Di laut ada lah tu. Tapi dalam ni Allah tak cerita tentang di laut. Tapi bila kerajaan, dalam satu kerajaan tu, termasuklah semua yang ada ketika itu. Yang tunduk di bawah kerajaan, suatu kerajaan itu semua yang ada lah. Kalau kita, rakyat miskin di pedalaman, semua di bawah satu kerajaan, kan? Di bawah agung tu, di bawah kuasa takluk pemerintahan dia tu, termasuk semua orang di kampung, di pedalaman, di Sabah Sarawak, di kampung di mana-mana tu, semua di bawah satu kerajaan, kan? Kerajaan yang di-Pertua Agong. Jadi begitulah Nabi Sulaiman, kerajaannya di udara, di laut, di bumi, tentera darat, tentera laut, tentera udara, semua ada. Allah ceritakan kepada kita dalam ayat ni khusus tentang burung, manusia dan jin, ya? Yang dalam barisan tentera Nabi Sulaiman ketika ni lah, ya? Kemudian disebut firman Allah SWT, fahum yuza'un, mereka berbaris dengan tertib. Susunlah tentera, kan? Tentera. Fahum yuza'un, mereka berbaris dengan tersusun, teratur. Maksudnya barisan yang pertama di antara bala tentera tersebut melarang barisan di belakangnya mendahului mereka. Teratur, susun, berbaris saja. Ya? Ini dilakukan supaya seorang tidak boleh mendahului barisan yang lainnya.
kerana masing-masing barisan tersebut berada pada pangkat ketenteraan yang berbeza pula. Mujahid berkata, ulama tafsir ni lah, ya. Ulama apa dia menguraikan, ya. Ibnu Katsir memetik kata Mujahid, ya. Nabi Sulaiman menunjuk seseorang komandan yang mengatur barisan pada setiap barikadi, brigade agaknya kan, bahasa Indonesia, brigade prajurit tersebut. Ini supaya barisan-barisan tersebut tidak saling mendahului saat menempuh perjalanan. Sama-sama persis seperti yang dilakukan oleh para raja pada masa kini. Barisan raja kan, dalam ketenteraan, ketika berbarisan, dalam apa-apa ucara rasmi, ada kan ada protokol-protokolnya. Semua tu nak jaga peraturan lah, ya, supaya tersusun, nampak cantik, ada kepentingannya masing-masing, ya, ada keperluan masing-masing. Setiap orang di kedudukannya tu ada peranannya masing-masing, ya. Jadi begitulah Nabi Sulaiman, tentera dia sentiasa dalam keadaan tersusun teratur, sentiasa bersedia, sentiasa kelihatan kemas cantik, sentiasa tergambar tentang kehebatan kekuatan raja dan kerajaan. Selanjutnya Allah SWT berfirman, hatta iza atau ala wadin nam, sehinggalah ketika mereka sampai di lembah semut. Wadin nam, wadi itu lembah, enam semut. Sehinggalah sampai di satu lembah yang nama lembah semut. Maksudnya ketika Sulaiman berikut para prajurit dan bala tenteranya hendak melewati lembah semut, qalat namlat, ustazah ni kecil tak apa nak nampak. Qalat namlatan ya ayyuhan nam ludkhulu masakinakum la yahtimannakum Sulaiman wa junudu wa hum la yash'urun. Kemudian bila sampai dekat satu kawasan wadi semut tu, lembah semut tu, Nabi Sulaiman dan tenteranya bertemu dengan semut. Berkatalah seekor semut, wahai semut, masuklah ke dalam sarang-sarangmu agar kamu tidak dianjak oleh Sulaiman, tidak dipijak oleh Sulaiman dan tenteranya, sedangkan mereka tidak menyedari. Sulaiman pun memahami ucapan tersebut. Nabi Sulaiman faham, dengar dan faham kata-kata semut tu. Baginda berhenti dan fatabassama dhahikan min fawqiha wa qala rabbi awzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala salihan tardah. Ini doa ni. Ini Nabi Sulaiman berkata, maka dia tersenyum dengan tertawa kerana mendengar perkataan semut itu. Senyum ketawa maknanya menggambarkan gembira kan. Senyum ketawa ni bukan ketawa berdekah lah Nabi kan. Senyum dan ketawa tu bukan hanya senyum nampak senyum kan. Senyum macam gambaran gembira lah kan. Happy lah dapat dengar. Sonok tengok kan. Sonok tengok. Nak tergelak pula. Macam tu lah. Tapi tak adalah keluar suara ketawa kahkah kan. Tahu kahkah tu. Bahasa Arab kata kahkah berdekah. Ketawa. Dhahik. Fatabassama dhahik. Senyum kan nampak macam ketawa kan. Dan dia berdoa kerana mendengar perkataan semut tu. Dengar semut sebab dia kata apa, masuklah kan. Seekor semut tu dia kata kepada kawan-kawan dia, masuklah ke dalam sarangmu supaya kamu tidak dipijak oleh Sulaiman dan tenteranya. Sebab mereka tak sedar, tak sedar, tak perasan nanti cepat-cepat masuk. Jadi Nabi Sulaiman nampak semut tu berderet aja masuk dalam sarang. Kalau dalam kitab-kitab setengah tu, kitab tafsir dia cerita panjang. Tapi dalam Quran tak cerita, kita anggap itu unsur-unsur Israiliyat lah. Ada yang cerita kata seekor semut yang menyuruh tu, satu seekor semut yang besar sebesar serigala. Quran tak sebut itu. Hadis Rasulullah pun tak sebut. Tapi ada dalam cerita-cerita ni. Kemudian akhirnya itulah menjadi cerita-cerita dongeng tu. Dan dia ada yang kata semut yang suruh tu dia kaki dia cacat. Kaki dia apa?
sebelahnya tu kaki patah sebelah. Jadi dia tak masuk lagi, suaranya yang kuat tu suruh kawan-kawan dia masuk. Jadi itu menyebabkan Nabi Sulaiman tengok macam lucu lah. Tapi sebenarnya itu tak adalah kisah-kisah tu. Yang adanya Nabi Sulaiman Dia apa ni, penambah perisa Ustazah. nambah perisa. Unsur Israiliyat ni tambah perisa tu memang ada lah kan. Memang banyak. Sebab nak buat cerita, nak bagi menarik, tambah-tambah nak buat buku cerita kan. Panjang-panjang, janganlah cerita. Lepas tu orang kita pula Tapi jadi bahaya lah Ustazah ya kalau budak-budak baca. memang ada lah. Saya teringat dulu masa kecil-kecil, nak Ha. tidur, nenek akan ceritalah kisah Raja Sulaiman. Macam-macam ada. Tapi sekarang ni buku tu jangan jumpa dah, lama-lama dia hilang. Tapi itulah orang dulu kan, ada jasanya. Tapi kadang-kadang benda-benda macam ni dia boleh jadi macam benda berlaku, benda yang tak ada ditambah kan. Lepas tu bila orang tengok, fikir panjang, ada pula lah kelemahan di situ. Kan ada maknanya ada nilai-nilai, banyak sangat cerita kelakar misalnya kan. Tak ada mesej. Ini kena bagi menarik. Menarik. Baca. Sebab tu cerita tu jadi cerita tu orang tu cerita pada kanak-kanak apa semua kan. Tapi maknanya kalau buat cerita saja tak apa, tapi bila dikaitkan dengan Nabi tu tak betul lah. Kan. Ya. Jadi macam tu lah. Maknanya dalam Tapi fitnah dah Ustazah. fitnah juga lah. Tapi Rasulullah pesan kan ini unsur Israiliyat. Dongeng Israel. Rasulullah kata kalau benda tu ternyata tidak benar, kita berdosa lah. Kita dengar, kita membenarkan dan menyampaikan. Berkaitan dengan akidah, berkaitan dengan menyentuh tentang apa? Tentang keimanan lah kan. Tak boleh lah. Salah lah, berdosa lah. Kalau kita meneruskan itu, kita menyampaikan pula. Kalau benda ni tidak berkaitan dengan, tidak salah, kita tak nampak salah dari segi akidah kan. Tidak bertentangan dengan apa yang ada dalam Al-Quran, tapi kita tak pernah dengar cerita tu. Kita diam je lah. Tak tahu betul ke tidak. Tapi yang ini, yang cerita-cerita dongeng macam ni tak ada dalam Quran Sunnah. Dan Quran Hadis. Jadi bila benda tak ada dalam Al-Quran Hadis tu, Al-Quran dan Sunnah Rasulullah, Hadis Rasulullah, benda tu boleh bawa fitnah juga walaupun kecil. Kan? Cuma kita kata kita tak tahulah. Rasulullah kata kita tak tahu, diam je lah, tak tahu. Kalau benda tu jelas bertentangan, kita kena tegur. Misalnya ada unsur-unsur ini, ada unsur agama, kepercayaan tentang pada agama lain ni. Misalnya apa? Ada contoh tak ingat. Ya? Dia ada unsur kepercayaan pada agama Hindu. Ada unsur kisah-kisah Nabi ni tapi dia kaitkan kan. Kepercayaan karut akhirnya menjadi pegangan orang. Tak ingatlah kisah tentang nak hari nak menyambut nak buat majlis perkahwinan kan. Orang dulu akan naik atas bumbung, letak apa macam punya perigi. bumbung rumah, campak bantal macam mana tak. Itu memang nak minta apa? Jangan hujan. Jangan hujan. Betul? Itu tak ada tu. Salah lah. Lepas tu dia ada kaitkan dengan kisah-kisah. Nak minta tak nak hujan tu maksudnya berdoa je lah Ustazah kan. Tak payahlah nak letak bantal lah, letak itu lah. Manusia ni ada kelemahan. Antaraan. Ada qadar yang kita tak tahu qadar Allah kan. Jadi usaha kita dengan Allah. Tapi dulu tu ada unsur pengaruh agama lain. Fitrah manusia percaya pada Tuhan tapi tak jumpa Tuhan. Yang ada macam-macam tu. Jadi unsur Israiliyat ni kalau berkaitan dengan akidah kita tak boleh lah. Tak boleh lah. Unsur Israiliyat ni cerita-cerita lah, cerita-cerita yang ditambah-tambah kan. Misalnya sebut tentang Nabi berzina, na'udzubillah. Nabi kisah Nabi na'udzubillah lah, ada macam tu. Sebab mereka tidak beriman kepada Nabi Muhammad SAW, jadi fitnah kepada Nabi Muhammad kan. Kalau kata tujuan asal ni kita tak nampak
tak nampak nak bawa pada fitnah, nak memburukkan Nabi Muhammad SAW, tapi kadang-kadang bila daripada perkara-perkara kecil tu dia jadi besar. Mula dia kata Al-Quran ni memang tak sempurna lah. Islam ni memang pelik lah. Kan ada perkara-perkara macam tu. Jadi akhirnya akan membawa pada rosak akidah juga. Jadi sebaik-baiknya kita jauhilah bila benda tu kita rasa macam ragu dan kita tahu tak pernah dengar dalam Quran, dalam hadis tak pernah ada. Jadi kita berlepas tangan lah. Kan? Kalau benda tu memang jelas, kita tahu fakta dia, kita kena tegur. Kan? Kat mana ni? Kisah senyum ni lah. Kan? Nabi Sulaiman senyum sebab tengok semut tu. Kan? Dalam apa? Dalam tafsir disebut juga Nabi Sulaiman sebab macam terhibur. Lagi satu dia sebut wahum la yash'urun. Semut yang seekor tu dia kata dia orang ni, tentera Sulaiman ni dia tak sedar kita ni kecil kan, kecil sangat. Jadi Nabi Sulaiman maknanya rasa macam mereka sangat bersangka baik. Dia kata nanti dia tak nampak kita. Kan kalulah masuk dalam barisan. Dan itu juga menggambarkan tentera-tentera di darat tu. Barisan semut tu tentera-tentera di darat kan, dia ada peranan dia sendiri. Ada satu hadis dalam kitab Ibnu Katsir juga tapi tak dimasukkan dalam kitab ni. Kitab yang kita pegang ni yang kita guna ni dah dipilih hadis-hadis yang sahih saja. Hadis-hadis yang lemah-lemah yang tak ada, yang tidak sahih tu dikeluarkan. Saya tengok dalam kitab yang edisi lain yang tidak diedit ni, ada satu cerita tentang semut. Ada seorang nabi diceritakan dalam tu, ada hadis menceritakan ada seorang nabi, dia digigit oleh seekor semut, tapi dan kemudiannya dia marah pada semut tu, dia bakar semua sarang semut. Itu ada dalam hadis tu lah. Tapi tak dikeluarkan daripada buku ni. Hadis tu tidak sahih lah, Allah Alam lah. Tapi ada cerita. Dan ada hadis lain tentang semut ni. Rasulullah SAW larang Okey. Kak Jamaya dia buka mic ni. Rasulullah larang bunuh semut dengan bakar. Itu ada. Hadis itu yang saya jumpa tu pun disebut hadis sahih. Wallahu a'lam lah, tak ada dalam ni. Jadi semut telah seekor semut gigit Nabi, wallahu a'lam Nabi mana. Dia tak sebut Nabi mana dalam hadis tu. Lepas tu Nabi tu bakar sarap semua. Jadi Allah marah, Allah larang lah. Wallahu a'lam lah tentang dalam hadis, dalam kitab ni dia tak sebut hadis tu, tapi saya ada terjumpa dalam kitab Ibnu Katsir yang sebelum ni yang banyak hadis-hadis yang tak ditapis tu ada sebut. Jadi maknanya nak sebut pasal apa tu? Tentang semut ni lah kan, semut ni dia ada peranan dia sendiri. Dia ni Nabi Sulaiman dalam secara ringkasnya daripada ayat ini dapat kita faham bahawa dia terhibur dengan semut tu kan? Dan semut tu satu ekor yang jadi ketua tu dia boleh memerintah, mengarahkan seluruh semut yang lain masuk dalam sarang. Dengan raja semut tu tak? Nak kata raja tu kan, raja lah dia tak sebut lah, tapi seekor saja. Tapi itulah yang cerita tu dia kata semut tu dia patah kaki. Jadi suruh orang lain masuk dulu. Allah Alam lah, tak sebut kat sini kan. Di sini sebut seekor. Tapi yang arah-arah ni selalu ketua tentera kan. Jadi Nabi Sulaiman dia raja, dia juga ketua tentera.
warisan tentera dia kan. Okey. Jadi itulah ada kisah tentang semut ni. Dia di Wadi Namli. Wadi Namli ni satu tempat yang sempat tu semut saja ada. Satu kawasan yang besar. Sehingga satu wadi, satu lembah. Itu ada orang kata di Palestin tempat ni. Ada orang kata di Syria. Maknanya Maksudnya besar ke? Besar sangat ke? Susah masuk lembah tu. besar lah tu. Besar. Bila sebut wadi tu satu kawasan yang besar lah. Semut di situ. Sebab tu ada hadis, ada cerita yang menggambarkan semut yang seekor tu dia sebesar apa? Serigala. Wallahualam lah. Tapi pernah tak tengok dalam apa? National Geographic bila cuba Google. Dulu Ustazah tengok dah lama dah, masa tu tak ada lagi Google ni. Dalam filem dokumentari tu dia tunjuk satu kawasan di tempat di macam padang pasir. Tempat semut tu kan busut kan. Bila orang belah busut tu nampak cantik di dalam tu macam rumah pangsa, macam rumah flat. Sebilik untuk permaisuri, sebilik. Maknanya tersusunnya kedudukan dalam istana semut tu. Lepas tu ada pekerjanya sentiasa bekerja, ada yang sentiasa bawa telur, ada yang keluar bawa balik makanan. Yang dia tunjuk gambar kan. Macam satu kerajaan yang hebat lah. Itu real macam memang busuk tu real. Wallahualam lah di mana. Ya? Tapi dia di dalam ni Allah tak cerita tempat Wadi Namli tu di mana. Ya? Ustazah, maksudnya apa tu, semut tu besar macam serigala, tapi waktu tu Nabi Sulaiman lagi besar lah daripada semut tu kan? Itulah cerita tak Zaman bayangkan. dulu mesti dia lagi besar Saiz daripada kita yang kecil. Tapi cerita tadi Nabi Sulaiman 100 orang isteri, Nabi Daud 100 orang isteri. Kan? Bermakna kita tak boleh nak bayang lah orangnya besar mana, semutnya besar mana. Kan? Nabi Ibrahim pun 30 hasta kan? Itulah. Nabi Ibrahim dengan Nabi Sulaiman, Nabi Daud siapa dulu? Saya tanya Kak Ain. Betul nak jawab dah. Nabi Sulaiman rasanya. Nabi Ibrahim kan dekat dengan Nabi Muhammad kan? Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Nabi Sulaiman dan Bani Israel sebelum tu. Jadi lagi maknanya itulah. Yang tahu semua Jadi kat Yayasan Restu itu. cakap-cakap binatang semua kan. Itu Nabi Sulaiman Ustazah. Ya, ni kan Nabi Sulaiman. Cakap tadi kan kita sebut faham ayat bangsa binatang semua. Ini dia yang mula-mula lah tu Ustazah. Dia mula-mula. Sebab anugerah kepada Nabi, kepada Rasul sebagai mukjizat bermakna sebelum tu tidak ada manusia yang ada keistimewaan tu. Maknanya orang dulu tak boleh bercakap dengan binatang. Kalau bercakap pun cakaplah tak semestinya faham betul-betul macam Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman boleh faham betul, boleh dengar. Kan mereka bercakap dengan Nabi Sulaiman sendiri. Itu makna orang pertama, manusia pertama yang dianugerahkan kebolehan memahami bahasa binatang dan berkomunikasi. Nabi Sulaiman. Okey. Kita tengok ambil sekali ayat ni. Dan maka dia tersenyum dan dia berdoa. Kita cuba hafal doa ni. Lafaz Rabbi auzi'ni artinya wahai Rabbku, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya. Wahai Rabbku, Rabbi auzi'ni, anugerahkanlah ilham untuk mensyukuri nikmat. Ya ke? Patutlah. Rasa macam lain macam berjalan tadi. Dari majlis lagi tadi. Mama dah auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta. Okey. Anugerahkanlah aku ilham untuk buat yang saya. Ni nikmat yang telah engkau berikan kepadaku.
nikmat berupa ajarkannya aku bahasa burung dan haiwan, dan nikmat yang engkau anugerahkan kepada kedua orang tuaku berupa nikmat Islam dan iman kepadamu. Ini doa ni, kan? Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya. Umum kita boleh berdoa dengan doa ni. Ini doa daripada Al-Quran, doa Nabi Sulaiman. Maksud dia, ya Allah, ya Tuhanku, ya Rabbku, auzi'ni, anugerahkan aku. Ilham, auzi'ni, kan, berikan, anugerahkan aku untuk mensyukuri nikmat. Auzi'ni an ashkura, untuk bersyukur, mensyukuri nikmat. Ni'mataka allati, bersyukur atas nikmat yang kau kurniakan kepadaku. Wa ala walidayya, dan nikmat yang engkau anugerah kepada kedua orang tuaku. Dalam ayat ni yang telah engkau berikan kepadaku, nikmat berupa diajarkannya aku bahasa ni, dalam ayat ni tak ada perkataan ni. Ini kepada Nabi Sulaiman, itulah berupa diajarkannya aku bahasa burung dan haiwan. Dalam ayat ni umum untuk kita juga, allati an'amta alayya wa ala walidayya. Maknanya kita minta anugerahkan kepada kita rasa syukur atas segala nikmat yang dikurniakan kepada kita. Dan kepada ibu wa ala walidayya, dan ke atas kedua ibu bapaku. Dan wa an a'mala, dan iman, dan wa an a'mala, dan berupa berikan ilham kepadaku agar aku mengerjakan kebajikan yang engkau redai. Kita minta kita ada rasa dalam diri kita sentiasa rasa nak sentiasa bersyukur kepada Allah atas segala nikmat dikurniakan kepada kita dan kepada kedua ibu bapa kita, dan kita minta Allah SWT kurniakan kepada kita dorongan untuk sentiasa melakukan amal soleh yang diredai. Kan? Ini amalan yang engkau cintai dan engkau redai. Adkhilni bi rahmatika fi ibadika salihin, dan masukkanlah aku dengan rahmatmu ke dalam golongan hamba-hambamu yang soleh. Itu kita minta. Okay? Nabi, Rasul sentiasa bersyukur pada Allah atas segala nikmat yang dikurniakan pada mereka. Kita apa lagi lah, kan? Banding dengan mereka, para Nabi, para Rasul, apa sangatlah ujian yang kita hadapi dalam hidup ini. Dan betapa banyaknya nikmat yang kita dapat, kan? Apa saja nikmat yang kita dapat itu kurniaan Allah SWT. Dulu kita susah, sekarang kita senang. Dulu kita susah bila anak kecil-kecil, bila anak dah berjaya, senang bekerja, bagus semua, ada pangkat kedudukan, kita ada rumah selesa, kereta selesa. Banyak nikmat Ustazah. Banyak nikmat kita, kan? Banyak sangat nikmat, kan, yang patut kita nikmat yang sihat tu Ustazah. Nikmat sihat. Allah berikan kesempatan sentiasa boleh ada kesempatan untuk kita selagi ada hayat, kan, ada nyawa di kandung badan. Buat salah boleh kita patah balik. Kita tersilap boleh minta maaf. Kita terlajak buat kita terlajak, orang kata terlajak buat kesalahan, kan. Allah bagi kesempatan lagi patah balik. Allah bagi sihat itu nikmat. Allah bagi sakit nikmat juga. Allah sayang kita, Allah bagi peringatan awal supaya kita tak rasa selesa je, akhirnya tak sedar bahawa kita satu hari akan pergi, kan. Segala apa keselesaan itu semua nak kita tinggalkan. Jadi itu juga adalah nikmat. Jadi Nabi Sulaiman alaihissalam, Allah SWT tunjuk dia berdoa ni adalah pengajarannya untuk kita juga, ya? Maksudnya bila engkau mewafatkan aku, maka pertemukanlah aku dengan hamba-hambamu yang soleh dan para kekasihmu yang memiliki darjat tinggi. Maknanya nak minta termasuk di kalangan hamba-hambanya yang soleh. Dia minta termasuk di kalangan di dalam golongan orang-orang yang soleh. Sedangkan Nabi lagi berdoa macam ni, kan. Sedangkan kita lagi. Jadi doa-doa yang terbaik untuk kita amalkan adalah doa-doa yang maksurat lah, yang Allah sebut dalam Al-Quran, yang Rasulullah sebut. Itu doa terbaik. Kita boleh doa bila-bila masa saja.
Bila baca doa yang ini, contohnya doa yang ada dalam Al-Quran, kita dapat 2 pahala. Pahala baca Quran, pahala berdoa. Kan? Walaupun doa, kita nak berdoa dalam bahasa apa, terpulang pada kita. Kan? Allah dengar je bahasa kita. Kita sujud gitu, kita berdoa. Waktu rukuk boleh berdoa. Yang afdalnya sujud lah. Sujud tu paling dekat kita dengan Allah SWT, kita berdoa waktu tu. Dan lepas solat kita berdoa lagi. Tapi yang terbaik doa kita dalam solat tu lah, dalam sujud lah terbaik kita solat. Jadi kita doa dengan ayat Quran, dapat pahala baca Quran, dapat pahala ambil doa dan berdoa dengan ayat-ayat Allah. Dalam bahasa kita pun Allah faham. Cuma bila dah kita doa tu, bila bunyi suara dalam bahasa Arab lah. Dalam bahasa Melayu dalam hati sahaja. Tidak suara. Waktu sembahyang. Itu waktu sembahyang ke Zai? Waktu sembahyang. Kecuali kita misalnya kita minta anak berjaya dalam peperiksaan misalnya. Kita minta Allahumma inna nas'aluka. Kita minta termasuk kalangan orang-orang yang berjaya minan najihin wal faizin fid dunya wal akhirah. Jadi kita bahasa Arab lah kan. Kalau kita minta anak berjaya dalam SPM, dalam hatilah. Kalau kita boleh bahasa Arab tu, doa dalam kita minta Rabbana atina fid dunya hasanah. Minta kejayaan di dunia, minta apa? Minta anak berjaya dalam hidup mereka. Kan? Berjaya dalam peperiksaan. Itu dalam hatilah. Wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Kita boleh minta lah apa saja. Waktu boleh berdoa apa saja waktu kita waktu kita solat, waktu kita sujud kan? Lepas solat kan, waktu mustajab doa tu banyak kan. Waktu hari Jumaat ni ada satu waktu doa kita tidak ditolak oleh Allah SWT. Cuma kita tak tahu. Bulan petang ya Ustazah? Ada ulama kata Asar? Waktu asar, lepas asar kan. Nak habis dah hari Jumaat kan, nak masuk hari Sabtu lepas asar. Tapi itulah, boleh juga tadi juga waktu ni, boleh jadi juga lepas subuh, tak ni kan Allah tak sebut. Tapi ulama sebut yang tu apa, lebih kepada waktu asar lah. Tapi yang sahihnya kita tak tahulah waktu bila. Satu waktu yang Allah tak tolak langsung, tak akan tolak doa kita tu. Jadi sepanjang hari lah kita doa kan. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan kita dapat ambil ibrah di sini. Ya, antaranya kita meyakini kelebihan Nabi Sulaiman dan para nabi, para rasul. Mereka adalah orang yang dipilih oleh Allah SWT dengan berbagai keistimewaan. Nabi Sulaiman dia ada ilmu, diberikan nikmat ilmu, pengetahuan, kekuasaan sebagai pemerintah, sebagai hakim, dan juga kekayaan. Itu kelebihan Nabi Sulaiman AS. Nabi Daud ada kelebihan sendiri, mukjizat sendiri. Dan yang kedua, sedangkan Nabi lagi sentiasa bersyukur pada Allah SWT. Ya? Mengucap Alhamdulillah atas segala nikmat yang dia dapat, yang mereka dapat, kita apa lagi lah. Kan? Banyak nikmat yang kita dapat. Ujian yang Allah SWT turunkan kepada kita, kurniakan kepada kita, Allah uji kita tak jauh sangat dibandingkan dengan ujian yang dihadapi oleh para nabi dalam kehidupan mereka kan, dalam perjuangan mereka. Maksudnya yang paling jauh jelas perbezaan dengan kita ni adalah mereka sentiasa ditentang kan. Para nabi dan rasul ni sentiasa ditentang, dakwah mereka sentiasa ditentang, banyak cabaran dan dugaan. Ni Allah cerita tentang Nabi Sulaiman ni, salah satu kisah dalam hidupnya.
dalam satu kisah dalam apa? Dalam anugerah yang Allah bagi kepada dia, dapat faham bahasa binatang kan. Dan kita satu lagi, eloklah kita beramal dengan doa yang Nabi Sulaiman sebut kan, baca ni. Doa ni menggambarkan syukur pada Allah. Kita minta Allah SWT bagi kita dalam hati kita sentiasa ada rasa syukur atas segala nikmat. Dan kita tunjuk tanda kesyukuran itu. Dan kita minta juga ni apa tentang ini kepada kedua orang tua, kan? Kita bersyukur atas nikmat yang diberikan kepada kita dan kepada kedua orang tua kita. Jadi kita minta, jadi situ kita doa jugalah untuk orang tua kita, kan? Kedua ibu bapa kita. Syukur atas segala nikmat yang mereka dapat, dan akhirnya kita dapat nikmat itu, dan akhirnya kita sebagai tanda kita bersyukur atas nikmat Allah, kita sentiasa berdoa untuk mereka. Dan kita minta juga pada Allah SWT supaya sentiasa dikurniakan untuk beramal dengan amal soleh yang Allah redha. Dan akhirnya supaya Allah SWT himpunkan, masukkan kita bersama-sama hamba-hambanya yang soleh. Itulah. Dan para kekasih. Para kekasih Allah. Ibadikas salihin. Ya, ibadikas salihin. Bersama kasih Allah, sama orang-orang yang soleh. Mudah-mudahan di dunia kita dapat sentiasa Allah letakkan bersama dengan orang soleh. Di akhirat besok pasti himpun di syurga bersama orang soleh. Doa kan. Hak Allah untuk menentukannya. Tapi Allah SWT bagi kita ikhtiar, bagi kita petunjuk, bagi kita panduan untuk dapat apa yang kita nak. Nak jadi orang soleh, nak masuk ke kalangan orang soleh, nak bersama-sama orang soleh di syurga, kita minta pada Allah SWT. InsyaAllah mudah-mudahan Allah golongkan kita bersama-sama orang yang soleh. Amin ya Rabbal Alamin. Itulah. Itulah ni apa? Dah lebih masa, jadi sekadar itulah kita punya perkongsian hari ini. InsyaAllah mudah-mudahan Allah SWT memberikan ganjaran yang dia nak bagi untuk kita lah, kan? Kita minta ganjaran yang baik, dia dapat manfaat, dan akhirnya kita dapat beramal dengan ilmu yang kita ada walau sedikit. Jadi kita akhiri dengan doa lah dan tasbih kafarah. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan hamidin, hamdan syakirin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilm wa barakatan fil rizq wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan 'inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wan najat minan nar wa 'inda al-hisab. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbana saghira. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allah faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wahdina ila siratal mustaqim. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Ya Allah ya Tuhan, berikanlah kefahaman kepada kami dalam urusan agama kami. Berikanlah tunjuk kepada kami dalam perkara yang benar itu benar, dan yang salah yang benar itu benar untuk kami ikuti, dan yang salah itu salah untuk kami hindari. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Dan kita akhiri dengan subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum Ustazah. Terima kasih Ustazah. Sama, tak maaf lah atas Ustazah. kekurangan ya. Yang baik itu daripada Allah, yang kurang itu daripada kelemahan saya sendiri. Doakan perjalanan rombongan kita orang ke Masjid Madad dekat Oh. Kedah malam ni Ustazah. Oh, Pukul 10 malam. siapa lagi pergi? AJK Masjid Taman Padu Permai Sungai Besar. Ah, Ramai 40 orang Ustazah. oh. Balik Masjid hari Isnin. Madad tu saya pernah lalu. Ha. Dia macam-macam kemudahan ada, percuma semua. Ada Yalah. main kuda, memanah. Banyak dah. Semua ada, besok banyak katanya ada. ada 30 bas besok katanya. Oh, Ya, memang banyak. Saya pergi Masjid Bushra lalu Madad tu. Memang sepenuh-penuhnya bas dekat Madad tu. Ya. berkat. Betul nak pergi malam ni pukul 10 Ustazah. Selamat insya-Allah. InsyaAllah. Seronok tengok. Ustaz tu muda lagi. Abang dia Ustaz Murtada tu meninggal kan. Ya. Dia Besok meninggal. dia ada slot dia pukul 10 besok. Oh. Bagi ceramah satu hari. Kita sampai sana dalam pukul 4 ada satu masjid kita singgah, lepas tu terus pergi masjid dia. Oh. Seronok lah. Kat Masjid situ. Bushra tu kot. Tempat Ya, tu ya. bagus lah dekat kawasan-kawasan tu. Dengan kemudahan tempat makannya, tempat rehatnya, tempat. Memang dah lama ni dah pergi Spa pun Ustazah. ada. Spa Kebetulan dia wanita orang pun buat. ada, spa muslimah. Ya. InsyaAllah. Mudah-mudahan selamat semua. Mudah-mudahan semua dapat enjoy lah kan. Dapat barakah, dapat majlis perjalanan musafir ilmu lah kan. Kat mana Ustazah tempat tu? Tak dengar. Sungai Petani. Dia kalau orang pergi kat UiTM lalulah kat situ. Ya, betul. UiTM Merbuk. UiTM lalulah situ. UiTM Merbuk Ustazah. Lalu situ sebelum sampai UiTM. Atas lagi tu Tanjung Dawai. Kat situ orang pergi beli-beli lah. Dan bilis udang kering, ikan masin. Tempat orang orang Muslim niaga kan. Cina pun ada jugalah, tapi banyak pilihan lah. InsyaAllah. Lagi satu di Kedah ni, Kedah lah kata kan. Ya, betul. Barang murah. Benda makan, bahan mentah, ikan fresh. Di kawasan kampung lagi kan. Jadi kita kalau nak, sebab tu dia orang buat kering semua tu kan. Kita nak bawa balik, kita bawa balik kering tu kan, elok buatnya. Itulah selamat perjalanan insyaAllah. Okey, terima kasih Ustazah. Assalamualaikum. Selamat semua. Terima kasih Ustazah. Assalamualaikum. Salam. Suara siapa? Comel anak Amy kot. Bye bye. Assalamualaikum. Salam.